Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menerangkan tentang definisi bagi obesiti. Obesiti adalah satu keadaan yang kompleks di mana seseorang individu itu mempunyai lemak yang berlebihan. Ia adalah satu jenis penyakit yang kronik yang memerlukan rawatan susulan berpanjangan, terapi dan perhatian wajar oleh pengamal perubatan. Lelaki yang dikatakan obes apabila dia mempunyai kadar lemak berlebihan sebanyak 25%, manakala bagi wanita adalah 35%. Obesiti boleh diukur dengan menggunakan pengiraan Body Mass Index atau indeks jisam badan. Sekarang saya ingin menerangkan tentang klasifikasi bagi obesiti berdasarkan World Health Organization. Untuk klasifikasi ada beberapa jenis, iaitu yang pertama ialah kurang berat badan, di mana BMI itu kurang daripada 18.5. Untuk berat badan yang normal, BMI adalah 18.5 hingga 22.9. Untuk berat badan berlebihan, 23. Pra-obes 23 hingga 27.4. Obes 1 27.5 hingga 34.9. Obes 2 35 hingga 39.9. Manakala obes klasifikasi yang paling teruk ialah 40 ke atas, yang mempunyai risiko kesihatan yang terlalu tinggi, diikuti dengan obes tahap 2 yang sangat tinggi. Obes tahap 1 risiko tinggi, manakala pra-obes akan risiko untuk mendapat penyakit kesihatan itu akan meningkat dengan ketara. Okey, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Melaki bin Azhar. Saya akan berkongsi kepada anda tentang faktor atau risiko penyumbang kepada obesiti. Obesiti selalunya dipengaruhi oleh 5 faktor utama, iaitu yang pertama, pilihan gaya hidup. Pilihan gaya hidup seperti pemakanan yang tidak sihat, diet yang tinggi kalori, kurang memakan buah-buahan serta sayuran, pengambilan makanan ringan dan minuman bergula serta jumlah pengambilan makanan secara berlebihan akan meningkatkan lagi berat badan. Seterusnya, minuman berkalori tinggi. Minuman yang banyak kalori selalunya tidak mengenyangkan, terutama jika mengandungi alkohol. Selain itu, kehidupan yang kurang aktif. Kehidupan yang kurang aktif menyebabkan kalori yang diambil lebih banyak daripada kalori yang dibakar pada setiap hari. Faktor kedua ialah penyakit disebabkan oleh penyakit serta ubat-ubatan tertentu. Obesiti boleh disebabkan oleh masalah perubatan seperti sindrom Cushing dan juga penyakit-penyakit yang lain. Selain itu, sakit sendi kronik seperti artritis akan menyebabkan aktiviti bersenam sukar dijalankan dan boleh mengakibatkan kegemukan. Ada juga ubat-ubat tertentu yang boleh meningkatkan berat badan jika tidak diambil dengan diet atau aktiviti bersenam dengan secukupnya. Antara ubat ini ialah termasuk ubat anti kandungan atau antidepresan, ubat anti sawan, ubat kencing manis, ubat anti psikosis dan juga steroid. Seterusnya, faktor seterusnya ialah dipengaruhi oleh masalah sosial dan ekonomi. Masalah sosial dan ekonomi juga dikaitkan dengan obesiti. Pencegahan obesiti sukar dilakukan jika tiada kawasan untuk melakukan aktiviti seperti bersukan. Selain itu, taraf ekonomi yang rendah juga menyebabkan kesukaran mendapatkan makanan yang berkhasiat. Ilmu berkaitan kesihatan tidak menjadi keutamaan dan senang dipengaruhi oleh persekitaran. Faktor yang seterusnya ialah disebabkan oleh faktor umur. Obesiti boleh berlaku pada semua peringkat umur, termasuk kanak-kanak. Namun apabila umur meningkat, risikonya lebih tinggi kerana perubahan hormon dan kurang melakukan aktiviti. Selain itu, kepadatan otot juga semakin berkurang apabila semakin tua. Otot yang kurang padat akan merendahkan lagi metabolisme badan. Usaha menurunkan berat badan akan menjadi lebih sukar pada usia yang tua. Faktor seterusnya iaitu faktor keturunan atau genetik, juga faktor pengaruh keluarga. Faktor genetik
boleh menentukan beberapa banyak jumlah lemak yang boleh disimpan oleh badan dan bagaimana lemak tersebut diagihkan. Faktor genetik juga mempengaruhi proses penukaran makanan kepada tenaga dan bagaimana badan mengawal selera ataupun membakar kalori ketika bersenam. Dan faktor terakhir iaitu faktor yang disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti kehamilan, kurang tidur serta tekanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Fikri Anwar dan saya akan meneruskan lagi perbincangan pada hari ini dengan kata kunci, apakah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu menghadapi obesiti. Okey. Jadi terdapat 4 faktor utama yang menyebabkan seseorang itu mengalami obesiti. Yang pertama adalah tingkah laku mereka. Tingkah laku seseorang sebenarnya memainkan peranan yang amat penting bagi obesiti itu berlaku. Tingkah laku yang tidak sihat sememangnya boleh menyebabkan seseorang individu mengalami obesiti. Antara tingkah laku yang menjadi kedudukan adalah makan secara tidak sihat dan menjalani kehidupan yang tidak aktif. Apabila kita ni mengambil makanan dengan jumlah yang berlebihan, ditambah pula dengan kehidupan yang kurang aktif, ini akan meningkatkan lagi risiko seseorang itu untuk menghadapi penyakit atau penyakit yang berbahaya di atas disebabkan oleh obesiti. Oleh itu, kita dia amatlah disarankan untuk melibatkan diri dengan tingkah laku yang sihat seperti makan makanan yang sihat dan melakukan aktiviti fizikal setiap hari. Kerana aktiviti fizikal setiap hari ini akan membuatkan tubuh badan kita ini menjadi lebih aktif, seterusnya membakar lebih banyak kalori dalam tubuh. Faktor yang kedua adalah faktor hormon. Tahukah anda, sesetengah penyakit juga boleh menyebabkan seseorang individu tersebut mendapatkan berat badan berlebihan ataupun obesiti. Antaranya ialah gangguan hormon seperti sindrom ovary polycystic ataupun PCOS. PCOS ialah satu keadaan yang berlaku disebabkan oleh hormon pembiakan wanita yang tidak seimbang. Selain daripada PCOS, sindrom Cushing ataupun Cushing syndrome juga boleh menyebabkan seseorang mengalami kenaikan berat badan. Sindrom Cushing ialah sindrom di mana seseorang individu itu mempunyai tahap hormon stres yang tinggi dalam tubuh badan. Seterusnya adalah satu penyakit yang common di Malaysia iaitu hypothyroidism. Ini ialah keadaan di mana kelenjar thyroid tidak menghasilkan sesetengah hormon penting dengan jumlah yang mencukupi untuk keperluan tubuh badan. Selain daripada gangguan-gangguan yang berkaitan dengan hormon, ada juga penyakit lain yang boleh menyebabkan obesiti seperti sindrom Prader-Willi dan juga osteoarthritis. Punca yang ketiga adalah gaya hidup seseorang itu. Faktor kedua makan ini merupakan punca yang terbesar bagi obesiti. Ini termasuklah diet, senaman, kualiti tidur dan pengurusan stres. Bagi diet, anda lebih mudah untuk mendapat obesiti jika mengambil kalori harian yang melebihi daripada apa yang disarankan. Selain itu, jenis makanan yang anda ambil juga memainkan peranan yang amat penting dalam pembentukan obesiti. Ini termasuklah makanan yang tinggi gula, lemak, yang tidak sihat dan makanan yang tinggi dengan kandungan lemak tubuh. Sekiranya anda kurang bersenam setiap hari, ianya akan menyebabkan obesiti berlaku dengan lebih cepat. Ini kerana aktiviti senaman boleh membantu anda membakar lebih banyak kalori dalam tubuh badan. Elakkanlah duduk ataupun baring sepanjang masa kerana ia sememangnya gaya hidup yang amat tidak sihat. Selain daripada itu, faktor kualiti tidur juga boleh menyebabkan anda obesiti. Kajian mengatakan jika anda tidak mendapat tidur yang mencukupi, ianya boleh menyebabkan perubahan metabolik yang seterusnya berlakulah pertambahan berat badan seseorang itu. Dan seterusnya adalah stres. Stres juga boleh mendorong untuk menjadi obes. Kerana apa? Sesetengah individu cenderung untuk makan lebih banyak apabila mereka dalam keadaan tertekan. Faktor yang keempat yang terakhir adalah genetik. Ini tidak dapat lagi kita atasi kerana genetik adalah satu varian gen yang boleh menyebabkan obesiti. Walaupun kesannya tidak begitu besar, namun genetik juga boleh menyebabkan kegemukan ataupun obesiti. Terdapat beberapa kajian yang menunjukkan bahawa varian gen boleh menyebabkan obesiti, memandangkan ianya mempengaruhi tingkah laku dan juga metabolisme tubuh. Ada juga varian gen yang menyebabkan obesiti dengan cara meningkatkan rasa lapar dan juga pengambilan makanan. Dan itu saja daripada saya yang menerangkan sedikit sebanyak apakah faktor-faktor utama yang menyebabkan seseorang itu untuk mendapat ataupun menghadapi obesiti.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif bin Ali dengan nombor metrik M2030015334 dan saya akan menjelaskan tentang statistik obesiti. Jadi masalah berlebihan berat badan dan obesiti kian hangat dibincangkan di peringkat global. Dunia sedang dilanda pandemik obesiti dan kalau merujuk kepada WHO, itu Pertubuhan Kesihatan Sedunia, dianggarkan dalam 400 juta orang dewasa adalah obes di seluruh dunia pada tahun 2005, dan jika sesuatu tidak dilakukan, angka ini dijangka meningkat kepada 700 juta pada 2015. Dan berdasarkan laporan WHO pada 2010 menyatakan Malaysia berada di tangga ke-6 di antara negara-negara Asia yang mempunyai jumlah penduduk dewasa obes tertinggi. Dan Tinjauan Kesihatan dan Mobiliti Kebangsaan, itu NHMS 3, pada 2006 melaporkan 60%, iaitu 74 juta orang dewasa Malaysia berumur 18 tahun ke atas mempunyai indeks gizi tubuh BMI sama atau lebih daripada 23, yang mana menyatakan kepada obes. Dan prevalen berlebihan berat badan dan obesiti turut meningkat di kalangan kanak-kanak sekolah rendah dengan peningkatan daripada 20.7% pada 2001 ke 26.5% pada 2007. Di samping itu, masalah kekurangan mikronutrien seperti anemia dan kekurangan iodin masih wujud dalam masyarakat. Masalah pemakanan di Malaysia terutamanya obesiti dan perlu ditangani segera bagi mengelakkan menjadi bertambah serius dan seterusnya mengurangkan produktiviti rakyat yang akan menjejaskan ekonomi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Naim bin Abdul Razak, nombor metrik M2030047334. Pada kali ini saya akan menerangkan cara mengatasi obesiti. Sekarang saya akan mengkongsikan 5 cara untuk mengatasi obesiti. Yang pertama ialah diet yang betul. Menurut World Health Organization WHO, diet yang betul adalah melalui program pemakanan yang lengkap, seimbang dan sihat. Program diet yang lengkap dan seimbang penting untuk membasmi penyakit kekurangan makanan serta obesiti. Diet yang betul adalah cara mengatasi obesiti yang paling penting dan harus dilakukan dan diamalkan oleh semua orang. Berikut adalah beberapa cara untuk yang disarankan melalui diet, iaitu kurangkan pengambilan gula, elakkan makanan yang diproses, makan 5 kali sehari, iaitu makanan berkhasiat seperti buah dan sayur-sayuran, dan masak sendiri di rumah. Seterusnya, cara yang kedua ialah melakukan senaman ringkas tetapi konsisten. Menurut analisa data yang disediakan oleh Health Survey dari England pada tahun 2005, senaman terbaik untuk mengekalkan berat badan yang sihat adalah dengan melakukan aktiviti berjalan pantas. Cukuplah dengan melakukan senaman ringkas seperti berjalan-jalan di kawasan sekeliling rumah maupun taman selama sekurang-kurangnya 30 minit sehari, 5 hari seminggu. Santai-santai je, tak perlu pun penat-penat. Selain itu, tidur yang cukup juga merupakan cara untuk mengatasi masalah obesiti. Para peneliti mendapati bahawa tablet tidur lewat di kalangan kanak-kanak di antara usia 4 hingga 5 tahun boleh meningkatkan kemungkinan untuk terkesan dengan masalah obesiti dari masa ke semasa. Secara terperinci, data kajian tersebut menunjukkan kanak-kanak yang tidur kurang daripada 9.5 jam setiap malam mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk menjadi obes. Menurut National Sleep Foundation, orang dewasa memerlukan di antara 7 hingga 8 jam tidur berkualiti pada setiap malam. Seterusnya, seseorang itu mestilah sentiasa rileks dan tidak stres bagi mengatasi obesiti. Stres boleh meningkatkan tahap hormon kortisol pada badan anda yang mengakibatkan anda beringinan untuk makan dengan lebih kerap. Inilah yang dikatakan makan kereta beremosi ataupun emotional eating. Untuk mengelakkan perkara ini terjadi, anda perlu relax dan belajar bagaimana cara untuk menangani stres dengan baik. Antara cara-cara untuk menangani stres dengan baik adalah seperti rawatan aromaterapi,
beristighfar, beribadat, beriadah dan lain-lain. Akhir sekali, antara cara mengatasi obesiti yang paling mudah dan paling berkesan adalah dengan cara mengamalkan minum air kosong. Air kosong tidak mempunyai sebarang kandungan kalori ataupun kita panggil zero kalori, tetapi boleh menghilangkan haus serta memenuhi kehendak cecair yang diperlukan oleh badan. Malah anda tidak akan menjadi gemuk jika mengamalkan atau minum air kosong dengan jumlah yang banyak setiap hari. Okey, itu saja perkongsian saya pada kali ini. Sekian, terima kasih.